Kita ke Bumi Kenyalang. Lebih 70% penduduk di Sri Aman daftar program imunisasi COVID-19. Laporan penuh kita bersama Debbie Amanda Padan di sana. Silakan Debbie. Terima kasih Nolela, salam sejahtera dan salam hormat. Pendaftaran penduduk di bahagian Sri Aman untuk program imunisasi COVID-19 berjalan lancar walaupun belum mencapai sekurang-kurangnya 80% yang disasarkan. Setakat ini terdapat 59,533 atau 70.59% daripada 84,334 yang layak telah mendaftar sebagai penerima vaksin. Pemangku Residen bahagian Sri Aman, Elvis Didit, semasa ditemui RTM di pejabatnya memberitahu masih terdapat kira-kira 23,000 atau 27.5% mereka yang layak belum mendaftar, manakala 1,396 orang masih belum menyatakan persetujuan. Pihaknya bagaimanapun percaya peratusan yang mendaftar sebagai penerima vaksin dijangka meningkat memandangkan pendaftaran secara manual menggunakan borang masih lagi dilaksana, terutama bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Kita ada 3 kaedah yang digunakan untuk pendaftaran. Setakat yang kita terima lah 22,577 mendaftar secara manual di klinik, 28,338 mendaftar menggunakan borang yang disediakan oleh pejabat daerah, dan cuma 4,000 lebih yang mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Sementara itu, peringkat kedua pemberian vaksin bagi petugas barisan hadapan di bahagian Sri Aman dijangka dilaksana esok dengan bilangan penerima seramai 1,128 orang. Peringkat pertama vaksinasi pada 27 Februari hingga 1 Mac lepas menyaksikan kira-kira 500 petugas barisan hadapan telah menerima vaksin COVID-19 termasuk beberapa orang wakil rakyat dari bahagian Sri Aman. Sarawak merupakan negeri kedua terendah di Malaysia dalam kadar rawatan untuk kegagalan buah pinggang tahap akhir pada tahun 2018. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, menurut laporan pendaftaran pemindahan dan dialisis Malaysia ke-26, 115 pesakit per 1 juta penduduk di Sarawak menerima rawatan untuk penyakit buah pinggang kronik berbanding kadar rawatan kebangsaan iaitu 260 orang per 1 juta penduduk pada tahun itu. Jelasnya lagi, terdapat 3,665 pesakit buah pinggang direkodkan di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak tahun lalu. Datuk Sri Fatimah menyatakan demikian dalam satu kenyataan medianya bersempena sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia hari ini. Beliau berkata kerajaan negeri menyediakan pelbagai inisiatif bagi membantu meringankan beban pesakit buah pinggang di Sarawak yang memerlukan rawatan. Ia merangkumi bantuan klinikal termasuk rawatan hemodialisis dan pemasangan arteri venous fistula AVF serta bantuan sokongan termasuk transplant. Tambahnya, sebanyak 66 permohonan bantuan pesakit buah pinggang telah diluluskan yang melibatkan lebih RM420,000 tahun lepas. Manakala setakat bulan lepas, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak telah meluluskan sejumlah RM379,000 untuk 13 permohonan. Lembaga Kemajuan Bintulu akan mengadakan perbincangan dengan pihak kontraktor bagi mempercepatkan pembinaan projek Taman Komuniti di Sungai Jatan Tatau yang sepatutnya siap Jun ini. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Dato' John Sikitayai berkata, ketika ini prestasi projek tersebut hanya pada tahap 30%. Jelasnya, kelewatan pelaksanaan projek itu disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan selain faktor cuaca awal tahun ini. Beliau menyatakan demikian selepas melawat tapak projek tersebut. John yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus berkata, projek Taman Komuniti di Sungai Jatan merupakan kemudahan rekreasi rakyat dan satu-satunya di Tatau. Beliau berharap penduduk di daerah itu dapat menjaga dan menggunakan taman itu dengan baik apabila siap kelak.
Selain projek berkenaan, John berkata beberapa lagi projek telah diluluskan di daerah Tatau seperti menaik taraf jalan, Tatau Riverfront dan Kompleks Sukan Tatau. Turut dilaksanakan projek pembesaran kampung, kerja-kerja pembinaan infrastruktur seperti sistem perparitan dan jalan raya yang dijangka siap pada April depan. Hampir 3,000 belia dari 28 kampung di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Demak Laut mendapat manfaat daripada pelbagai kursus persijilan melibatkan latihan dan kemahiran sejak 5 tahun lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, ini termasuklah kursus pengimpalan, penyelenggaraan penyaman udara, makanan sejuk beku, manisan, hiasan diri dan dandanan. Jelasnya, setiap kursus yang ditawarkan itu terbuka kepada penduduk di kawasan Dun berkenaan. Malah katanya terdapat peserta kursus berkenaan telah bergiat dalam perniagaan sendiri. Dr. Hazlan berkata mereka yang menyertai kursus pensijilan itu boleh mendapat bantuan daripada pelbagai agensi seperti SEDC, MARA, Tekun, Bank Agro dan Bank Rakyat. Beliau menyatakan demikian ketika menyampaikan sijil kursus kek lapis premium yang diadakan di Kolej Komuniti Santubong. Seramai 15 orang peserta yang terdiri daripada wanita kampung Tanjung Bako mengambil bahagian dalam kursus berkenaan. Pasukan Penguatkuasa Jabatan Hutan Sarawak JHS berjaya menumpaskan cubaan menyeludup 312 batang kayu balak haram pelbagai saiz dan spesies di kawasan Sungai Batang Rejang di Nanga Semaram, Kanawit semalam. Menurut kenyataan yang dikeluarkan JHS, hasil rampasan itu melibatkan royalti kepada kerajaan bernilai RM25,000. Rampasan dilakukan setelah mendapati kayu balak yang dihanyutkan oleh pembalak-pembalak haram melalui Sungai Batang Rejang itu tidak mempunyai sebarang tanda fizikal kayu balak yang diluluskan oleh jabatan berkenaan. Aktiviti penyeludupan kayu balak haram yang dijadikan kayu rakit itu dipercayai dilakukan dengan bantuan penduduk tempatan yang membawa dan mengiringi kayu-kayu itu menggunakan perahu-perahu kecil. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 96-1 Ordinan Perhutanan 2015. Kes berkenaan juga disiasat di bawah Seksyen 97-A Ordinan yang sama. JHS dalam pada itu menyeru penduduk tempatan tidak bersekongkol atau bekerjasama dengan pembalak-pembalak haram serta menjalankan aktiviti penyeludupan kayu balak haram khasnya di sekitar Sungai Batang Rejang. Jika didapati bersalah, hukuman berat akan dikenakan terhadap individu atau syarikat yang terlibat. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan.